Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat sambung sekali lagi pertemuan kita. Alhamdulillah semalam bukan pertemuan yang terakhir. Video yang sebelum ni bukan video yang terakhir. Kita masih ada nyawa, masih ada kesempatan untuk berbincang berkenaan dengan apa? Siri kisah para nabi. Insya-Allah. Seperti mana sebelum tu saya nak buat pembetulan. Semalam ada tersasul sikit saya sebut kisah sepotong tangan. Sebenarnya kisah itu adalah hukum balas. Sama ada balas orang yang bunuh balas dengan nyawa dengan nyawa. Kalau dia cederakan fizikal, balas dengan fizikal. Kalau dia cederakan telinga misal, cederakan telinga dia, tentu saja dengan izin pemerintah lah, dengan qazi lah. Itu secara ringkas tersasul berkenaan kisah semalam. Tak ada kena-mengena apa asalnya. Okey, itulah manusia buat kesilapan. Baik, apa pun kita nak terus bincang berkenaan dengan apa yang kita nak bincangkan tu, berkenaan dengan kisah para nabi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sebenarnya kita nak bincang sedikit kenapa, antara reason kisah Nabi ini diceritakan dalam Al-Quran. Antara reason yang saya petik sedikit daripada buku, saya ringkaskan dengan bahasa saya sendiri, daripada buku Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, di mana dia menulis buku berkenaan dengan kisah para Nabi. Beliau mencatat sedikit kenapa antara reason sebab kenapa Allah menceritakan kenaan kisah para nabi antaranya adalah untuk menguatkan semangat ataupun jantung hati Rasulullah SAW. Bermaksud kalaulah saya guna bahasa saya sendiri, kalaulah nabi-nabi dahulu disakiti, kalaulah Nabi Muhammad itu disakiti, ketahuilah bahawa nabi-nabi sebelum beliau juga, sebelum baginda juga disakiti. Iaitu antara tu tujuan dia, untuk menguatkan hati Rasulullah supaya dia tak rasa yang dia ni seorang-seorang lah. Jadi kita sebagai umat dia, kita kata semalam, kisah para nabi ni sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk kita ikut, dan juga sebagai rahmat, kasih sayang Allah. Allah pujuk kita yang bukan kau seorang yang susah. Itu antara kenapa kita kena belajar, kenapa kita kena menelusuri kisah para nabi. Wallahu a'lam. Okey, itu antara yang ringkas-ringkas. Jadi hari ini, tentu saja sebelum kita bercerita terus berkenaan dengan susuk tubuh yang bernama Adam ini, sebelum Adam, siapakah yang ada sebelum Adam? Siapakah yang ada sebelum jin, sebelum malaikat? Tentu saja yang awal, yang akhir itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak berbincang sebelum pada wujudnya Adam AS atau sebelum wujudnya sesuatu, hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan dicipta, bahkan dialah pencipta. Sebab tu dalam Al-Quran diceritakan berkenaan bagaimana Allah SWT itu menjadikan arash dan meletakkannya di atas air. Kita boleh lihat banyak ada perkara tersebut dalam Al-Quran, dan ada juga dibenarkan oleh kalau tak silap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keupayaan Allah SWT ataupun kekuasaan mutlak Allah SWT. Dia boleh buat apa saja yang dia nak. Sebab dia pencipta. Dia Khalik. Dia adalah pencipta, dan dia juga adalah Rabb, dia Tuan. Dia Tuhan, dia boleh buat apa yang dia nak. Sebab tu dalam surah Yasin ayat 82, selalu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanya dia berkata kepada benda itu, jadilah engkau, kun. Maka dia pun terus jadi. Kun, jadilah, maka jadilah ia. Jadi itu yang sebenarnya kita kena faham bila kita berbincang kisah Nabi Adam ni. Penting sekali sebelum kita pergi kepada para nabi yang lain, ataupun sebelum kita pergi kepada kisah Nabi Adam itu sendiri, kita kena tahu kenapa dalam Al-Quran diceritakan berkenaan Nabi Adam ini. Jadi sebab utamanya adalah untuk memberi misal, memberi perumpamaan, memberi contoh
bahawa Nabi Adam ini dijadikan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala secara dengan mutlak, tanpa ada perantaraan ibu dan ayah. Yang itu kita kena bear in mind kita awal-awal. Kita bukan sekadar nak cerita, oh aku tahu kisah Nabi, hafal-hafal lagu gitu saja. Tapi sebenarnya kita nak tahu apa reason sebenarnya, asalnya. Diceritakan berkenaan Adam ini nanti akan dikaitkan dengan Nabi yang terakhir sebelum Rasulullah SAW, itu Nabi Isa AS. Kita dapat lihat ni dalam Quran, apa Allah SWT menceritakan berkenaan perumpamaan antara Adam dan juga Adam AS dan juga Nabi Allah Isa AS. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ketika dalam surah Ali Imran, ya, ayat yang ke-59, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ketika Allah menjelaskan berkenaan Nabi Isa AS, ketika ramai sekali orang, ada golongan yang menganggap bahawa Isa AS ini adalah Tuhan ataupun anak Tuhan atau sebahagian daripada Tuhan, Allah SWT menjelaskan bahawa sesungguhnya perbandingan Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam daripada tanah, lalu berfirman kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Itu saja. Kita nak menunjukkan bahawa Nabi Isa itu bukanlah anak Tuhan, bukanlah dia itu bukanlah pencipta, bahkan dia dicipta. Sebab menjadi ketegangan, menjadi kekeliruan apabila menganggap kejadian Nabi Isa tanpa perantaraan seorang ayah itu adalah satu bentuk ketuhanan. Itu satu kekeliruan yang besar. Jadi Allah datangkan kisah Nabi Adam. Allah nak bagi tahu bahawa Adam itu dijadikan lebih pelik daripada apa yang kamu rasa pelik. Adam dijadikan tanpa perantaraan ibu dan ayah. Jadi kalau kita nak fikir secara logik, orang sekarang kata ilmu mantik ke, macam itulah. Ilmu logik lah kita kata gitu. Kalau nak logik, kalau nak jadi Tuhan, sepatutnya siapa yang lagi layak? Tentu saja Adam AS lebih layak sebab dia dijadikan tanpa ayah dan ibu. Itu yang kita manusia kena berfikir. Allah datangkan kisah dalam Al-Quran, kisah para Nabi untuk apa? Pertunjuk. Dan menjadi rahmat kepada kita. Jika kita, macam mana dapat rahmat Allah? Kalau kita ikut petunjuk Allah SWT. Macam mana nak dapat kasih sayang Allah SWT? Apabila kita mengikut petunjuk Allah SWT. Jadi perbincangan kita berkenaan para Nabi ni bukan perbincangan kosong. Dia adalah perbincangan yang menggunakan akal supaya kita jadi tergolong dalam golongan ulul albab. InsyaAllah. Okey, selesai. Jadi kita kena selesaikan perkara ini, ya, bahawa Allah itu pencipta, yang selain daripada itu adalah diciptakan makhluk. Sama ada dia ada makhluk bernyawa atau tidak bernyawa ke, seperti batu-batu yang dihiaskan di bumi ini, bintang-bintang di langit, dan bintang-bintang yang dihiaskan di langit, semua itu termasuk dalam yang diciptakan oleh Allah SWT, dan dia tak jadi by chance, dia tak jadi sendiri. Ada yang menciptanya, iaitu Allah SWT. Okey, izinkan saya terus bercerita berkenaan dengan siapa ataupun apa sebelum Adam AS, apa sebelum jin dan malaikat. Baik, Allah SWT berfirman. Allah SWT berfirman berkenaan dengan langit dan bumi. Ketika dia baru-baru diciptakan sebelum itu, kata Allah SWT, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kata Allah SWT, Allah SWT berfirman, dan tidaklah orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum, yang ini sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikannya daripadanya air. Tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapakah mereka tidak mahu beriman. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan bahawa Allah ini menjadikan bumi, langit dan bumi ini, dia bukan terjadi dengan sendiri, dia bukan jadi dengan by chance. Kalau kita nak terima teori Big Bang pun, at least kita kena terima siapa yang menyebabkan Big Bang tersebut. Kalau kita nak terima teori tersebut. Okey?
Siapa yang menyebabkan, siapa yang mengendalikan Big Bang tersebut, tentu sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita nak terima, mesti ada Allah di sebaliknya. Okey. Seterusnya, jadi Allah juga berfirman dalam surah Qaf ayat 38. Saya rujuk daripada buku Qisasun Nabiyun, daripada Qasasun Nabiyun, kisah para nabi, karangan oleh Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi. Dan saya ingin tekankan, bukan saya ambil 100% lah. Maknanya saya ambil daripada banyak sumber. Ada yang saya ambil daripada ceramah Norma Alihan ke misal, daripada Tafsir Mukasir ke apa. Tetapi cara rintisan para nabi itu susunannya saya mengikut daripada Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi lah. Supaya mudah, supaya saya tak perlu nak cari ayat-ayat Quran dekat tempat-tempat lain. Saya guna je buku dia. Mudah sikit. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Dan kita gunakan ini tujuan pembelajaran dah. Bukan tujuan untuk jual buku ni. Okey? Jadi itu saja. Baik. Jadi Allah telah menciptakan, kata Allah SWT, Allah telah menciptakan, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Dan demi sesungguhnya kami telah ciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari, dan kami tidak mengalami sebarang susah payah. Jadi diperbincangkan oleh para ulama lah, kenapa Allah perlu buat selama 6 hari? 6 hari itu tentu saja tak sama dengan 6 hari kita. Sebab bumi dan planet ketiga itu belum diciptakan. Jadi yang konsep 24 jam semua terdapat dengan pergerakan-pergerakan planet. Itu dapat 24 jam semua. Tetapi 6 hari tersebut tak sama dengan hari kita lah. Tentu saja di akhirat tak sama dengan masa di sisi Allah. Tak sama dengan masa di sisi manusia. Tetapi apa yang kita nak katakan bahawa kenapa begitu? Kadang-kadang ada Azizah membincangkan, ulama-ulama kita membincangkan bahawa ini nak ajar manusia lah. Kalau nak buat satu benda tu kena buat turutan demi turutan. Allah boleh sahaja menjadikan teruslah sahaja begitu, tetapi Allah buat turutan. Nanti orang tanya, kenapa Allah tak jadikan kun fayakun saja? Ya, wahai sahabat-sahabat sekalian, kita kena fahami bila kata kun fayakun bukan maksud kun jadi macam tu terus menjadi begitu. Kun jadilah, boleh jadi macam tu juga kalau Allah nak, tetapi bila Allah kata kun jadilah, dia juga jadi secara berperingkat. Saya buat perbandingan begini. Ada orang tanya, kenapa Allah jadikan bumi 6 hari? Kenapa langit dan bumi sebenarnya? Allah jadikan dunia ini 6 hari. Kenapa Allah tak jadikan langit ini dengan kun fayakun? Macam Allah jadikan Isa alaihissalam. Saya katakan kedua-duanya Allah jadikan dengan kun. Allah berkehendak jadilah, maka jadilah. Buktinya, bumi dijadikan, dunia ini dijadikan 6 hari. Apa tu? Nabi Isa AS dijadikan berapa hari? Duduk dalam perut ibu dia kalau ikut normal 9 bulan. So mana lagi lama? 9 bulan ke 6 hari kalau logik akal? Tentu di sisi Allah tak sama. Dari segi logik akal tentu Isa lagi lama. Jadi bermaksud kun itu jadilah, maksudnya tidak semestinya dia tidak mengalami proses. Dia mengalami proses sunatullah seperti mana yang Allah kehendaki sebagai pengajaran kepada kita lah. Supaya kita boleh buat satu benda tu step by step. Jangan gopoh. Gitu. Ini sebab setiap apa yang Allah buat ni untuk kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita lah. Pelajaran untuk kita. Siapa yang dapat berfikir perkara ini? Tentu saja orang yang have a sound mind. Orang yang ulul albab. Orang yang boleh meneliti dengan alam-alam ini. Meneliti segala dalil yang ada ni, bukti-bukti ada. Dapat kita bawa keputusan bahawa Allah SWT itu berkuasa melakukan apa sahaja dengan kehendaknya. Tak kira lah Allah nak sehari ke, nak jadi terus ke, semua Allah boleh buat. Allah boleh tak buat terus jadi? Boleh. Dalam surah Al-Baqarah, di mana seorang lelaki yang berjalan di satu tempat, dia terdetik dalam hati dia macam mana lah Allah nak jadikan tempat ni elok balik. Dia terdetik, Allah tidurkan dia dalam berapa lama kita tak sure. Apabila dia bangun, mungkin ada tulis saya tak ingat. Kemudian dia lihat sendiri di hadapan mata dia, Allah hidupkan kembali himar tu. Haiwan dia, yang dia naik tu. Dan jadi tulang belulang depan mata dia. Kita bayangkan, tidak ada step terus dah jadi. Itu pun Allah mampu buat. Semuanya dengan kehendak Allah SWT. Jadi itu yang kita kena faham. Supaya kita tak ada jadi macam bila kita lihat benda pelik, kita kata benda tu Tuhan. Sedangkan yang jadikan itu adalah
Yang menjadikan setiap satu itu adalah Tuhan, ada Tuhan di sebaliknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah telah menciptakan langit dan bumi ini dalam masa 6 hari. Okey. Ada yang kata apa? Sesungguhnya Allah telah bagi tahu kepada kita bahawa bumi ini telah dicipta 4 hari dan langit itu Allah cipta dalam 2 hari. Itu antaranya. So banyak lagi lah kita lihat pada surah Al-Baqarah pun sebelum mana Allah menciptakan berkenaan Nabi Adam, Allah kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi Allah berfirman yang maksudnya dialah yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan dia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Itu dia. Jadi Allah memang jadikan bumi ini untuk manusia. Adakah sama ada jin pernah hidup di muka bumi ini semua, dinosaur ke pernah hidup? Wallahu a'lam, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Kita akan bincangkan nanti bila sampai kisah Nabi Adam nanti, adakah benar pernah ada jin sebelum ni, jin berperang semua telah membuat kerosakan di muka bumi ini, maka dijadikan Nabi Adam itu sebagai pengganti. Adakah kisah itu boleh diterima? InsyaAllah kita akan perbincangkannya dalam pertemuan yang berikutlah. Hari ini kita nak cerita awal-awal permulaan dulu, iaitu sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, bumi itu telah pun wujud. Barangkali lama sebelum itu telah pun wujud. Sebab nanti kadang-kadang kita terdengar, kalaulah Nabi Adam tu tak dihumbankan daripada syurga, minta maaf guna perkataan tu, nanti Allah sendiri guna perkataan jatuhlah, nanti kita itu jatuhlah. Jadi seolah-olah dikeluarkan daripada syurga begitu. Maknanya selama-lamanya kita akan duduk di syurga. Sedangkan tidak. Macam mana pun, cuma cara diturunkan itu adalah mengikut kehendak Allah SWT. Boleh jadi kalau Allah tak tetapkan Adam AS itu termakan buah pada pokok yang terlarang itu, dia akan turun dengan cara yang lebih terhormat. Tetapi hikmah Allah SWT menjadikan bahawa ketetapan Allah supaya Nabi Adam turun dengan cara diusir daripada syurga adalah sebab-sebab dia yang hanya Allah SWT mengetahuinya. Kita akan cuba lihat antara hikmah-hikmahnya yang mungkin itulah hikmahnya. Kita cuba tadabbur ayat tersebut insya-Allah. Yang pentingnya kita tahu bumi dah ada. Allah jadi memang sebagai rahmat untuk kita. Allah jadi tanah tak lembik sangat, tak keras sangat. So Allah, kita boleh tutup tanam, kita boleh buat bangunan, kita boleh jalan atas dia. Walaupun saintis mengatakan dia bergerak, kita tak rasa pergerakan dia kerana terlampau besar. Syekh Asadi kata rahimahullah taala, walaupun bumi ni bulat, kata beliau dalam tafsir dia, tetapi kita tak rasa sebab dia besar. Dia kata walaupun bulat macam bola, tapi kita tak rasa sebab Allah jadikan bumi ini terlampau besar. Kita tak rasa pergerakan dia. Itu antara dia. Okey, jadi kita tahu bahawa rahmat Allah jadikan bumi ini memang untuk manusia. Jadi pelik sekali kalau ada manusia yang nak buang dunia ni, nak fikir dengan akhirat saja, dia pelik. Sebab dunia itu sebenarnya adalah jambatan kepada akhirat. Apa yang kita buat di dunia ini adalah sebagai, apa yang kita cucuk tanam di dunia ini adalah hasilnya nanti kita ambil di akhirat. Jadi kita ada peranan yang besar di muka bumi Allah ini untuk memakmurkan dia. Yang itu para malaikat tak boleh nak buat. Sebab mereka tak bernafsu, mereka tak berkehendakkan bumi ini. So kita ada kehendak terhadap bumi ini, maka kita akan mentadbirnya dengan lebih baik daripada para malaikat. Sebenarnya kalau kita gunakan amanah yang Allah berikan kepada kita itu dengan baik. Okey, itu permulaan dia. Banyaklah lagi kata ayat-ayat Quran lain, tuan-tuan boleh lihat sendiri. Saya tak nak pergi jawab banyak sangat. Tuan-tuan boleh wujud dalam kitab-kitab tafsir, dalam buku-buku yang membincangkan perkara tersebut. Kerana fokus utama kita ialah kisah Nabi Adam. InsyaAllah pertemuan video berikutnya kita akan masuk pada kisah Nabi Adam, di mana ayat 30 dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah mengumumkan kepada para malaikat untuk menjadikan seorang khalifah. InsyaAllah. Taib. Terima kasih kerana sudi mendengar. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kalau ada yang tersalah tu, tuan-tuan boleh komen kat bawah. Tuan-tuan boleh betulkan. Dan ambil mana yang betul, tinggalkan mana yang salah. InsyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.